Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajarannya kepada manusia ialah fatanah, iaitulah cerdik dan bijaksana. Setiap orang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala wajiblah bersifat dengan sifat itu, bahkan secara luar biasa dalam memahami ajaran Allah. Kekuatan ingatan dan ketajaman akal sehingga tidak ada siapa pun yang dapat menandinginya, kerana mereka lah diamanahkan untuk menyampaikan agama Allah, menyatakan hukum-hukumnya, menghapuskan sebarang kekeliruan, menegakkan iman di dalam hati-hati manusia dengan hujah-hujah yang kuat, dan membatalkan segala penentangan ke atas agama Allah. Oleh itu maka mustahilah mereka itu bodoh, dan lebih mustahil lagi bahawa Allah memilih Rasulnya di kalangan orang-orang yang tidak sempurna akal dan kebijaksanaannya, sehingga risalah itu menjadi tiada berguna. Sifat fatanah ialah sifat cerdik dan bijaksana. Bukan saja cerdik, bahkan mereka bijak. Bukan saja cerdik dan bijak, dia beri kepada mereka kekuatan ingatan, sehingga cukup dengan mendengar wahyi yang dibaca sekali saja oleh malaikat Jibril, Rasul-Rasul ini terus ingat, tidak lupa lagi, dan ingatannya kuat. Dalam masa yang sama, mereka juga mempunyai ketajaman akal. Akalnya tajam untuk memahami sesuatu dan menyatakan sesuatu dan mengucapkan sesuatu. Rasul-Rasul ini bukan sahaja kuat ingatan menerima wahyu daripada Allah yang dibaca oleh malaikat Jibril, bahkan mereka adalah orang yang bijak bercakap, bijak berhujah, bijak menyampaikan ceramah ucapan dengan hujah-hujah yang kuat, dan bijak berdebat dengan lawan-lawannya di zaman masing-masing. Sifat cerdik, bijaksana dan ketajaman akal ini disertakan dengan sifat benar, sifat amanah, berani menyampaikan, menjadikan diri Rasul itu lengkap, cukup menyampaikan ajaran kepada manusia dengan baik. Kalau sekiranya cerdik saja, bijak saja, bohong, jadi kaki menipu. Cerdik untuk tipu orang, tidak ada makna, tidak ada arti. Rasul-Rasul ini bukan saja cerdik, bijaksana, bahkan mereka benar, amanah, tidak khianat sekali-kali, menunjukkan betapa baiknya mereka itu. Sekiranya yang menjadi Rasul itu tak cukup sifat, bodoh jadi Rasul, maka tak ada makna ajaran Allah disampaikan kepada manusia. Ataupun cerdik saja tapi menipu, tak ada makna menyampaikan ajaran Allah kepada manusia, boleh merosakkan orang. Mereka mestilah mempunyai sifat yang secukup-cukupnya. Bacalah firman Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adzabun syadid bima kanu yamkurun. Suratul An'am ayat 124. Artinya, Allah lebih mengetahui di mana dia meletakkan tugas kerasulannya,
orang-orang yang berdosa akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan seksa yang bersangatan disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Kalaulah begitunya rasul-rasul yang dilantik oleh Allah dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah, Allah Ta'ala mengetahui siapa yang layak dilantik menjadi rasul. Menjadi rasul ini bukan dengan usaha yang boleh dibuat oleh seseorang, dengan betapa dalam gua, jauh daripada orang, dengar bisikan, lepas tu jadi rasul dengan usaha. Itu tidak, bukan mesti begitu. Rasul ini dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang pilih sendiri, bukan orang tu usaha dia jadi rasul dengan betapa, dengan macam-macam. Tidak, dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala yang pilih sendiri rasul, sudah tentu orang yang jadi rasul ini orang yang paling baik sifat kejadiannya, tubuh badannya, kekuatan akal fikirannya, cerdiknya, akhlaknya. Oleh kerana itu, maka sesiapa yang melawan rasul ini, yang menentang rasul ini, yang tidak mengikut rasul ini, akan ditimpa kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimpa azab pada hari kiamat kelak, disebabkan mereka menentang rasul-rasul dengan melakukan berbagai tipu daya dan helah untuk menolak rasul, dengan membuat bermacam-macam tuduhan, kata rasul ni ahli sihir, kata rasul ni macam-macam. Contohnya Nabi Musa alaihi salam yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul dengan satu cabaran yang hebat, bermula dengan Firaun yang mendapat maklumat daripada ahli-ahli nujum yang boleh mencuri rahsia langit, ahli-ahli ta'bir mimpi yang boleh mencuri rahsia langit, mendapat maklumat akan zahir seorang anak lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Lalu Firaun mengeluarkan undang-undang untuk menyekat kelahiran Nabi Musa alaihi salam, membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel, mengerahkan seluruh bala tentera, seluruh pegawai dan ketua-ketua kampung, membuat bancian mana-mana perempuan yang mengandung. Setelah dilahirkan anak, didapati lelaki disembelih. Untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS, tiba-tiba Allah jadikan Musa yang dilahirkan itu dipelihara oleh Firaun sendiri, dibesarkan di bawah istana Firaun, dijaga oleh permaisuri Firaun, dilihatnya daripada kecil sehingga menjadi seorang muda. Bermakna Firaun kenal akan Nabi Musa alaihi salam, kerana Allah Ta'ala atur Firaun ni dibesarkan di bawah istana mahligai Firaun. Kenal cerdiknya Nabi Musa alaihi salam. Apabila Nabi Musa dicari untuk dibunuh, lalu berhijrah ke Madian, berkahwin dengan seorang tua yang anak seorang tua yang soleh di Madian, balik semula ke Mesir dengan gerak hati yang ditetapkan oleh Allah, diwahyukan kepadanya menjadi rasul. Balik ke Mesir, Musa dengan saudaranya Harun menyampaikan ajaran Allah, berhujah, berdebat dengan bijaknya di kalangan Fir'aun. Fir'aun tengok kebijaksanaan Nabi Musa alaihi salam ketika berdebat, sehingga boleh membatalkan hujah Fir'aun dengan melayan hujah Fir'aun pendek saja dan menyampaikan ajaran Allah yang nak disampaikan dengan panjang.
Ini kebijaksanaan Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita baca dalam Quran, lepas tu Firaun tuduh Nabi Musa adalah seorang ahli sihir. Setelah ditunjuknya mukjizat, lalu dicabar untuk berlawan sihir, dikerah tukang-tukang sihir yang bijak seluruh negeri Mesir. Bila berlaku perlawanan di antara mukjizat dengan sihir, kalah sihir, menang mukjizat. Lalu Firaun kata, rupanya mu ni tok guru pada ahli-ahli sihir semua. Adakah boleh dia kata begitu bahawa padahal Nabi Musa dibesarkan di istana dia? Bila Nabi Musa masuk kampung, bila Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir ni, Nabi Musa dihalau keluar dari Mesir, bertahun-tahun balik. Bila mengajar ilmu sihir ni? Bila? Fir'aun boleh menipu rakyat dia dengan begitu rupa. Ini dia. Dan lahirlah manusia-manusia yang macam Fir'aun ini, melawan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan melawan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada pada hari ini, yang dikekalkan dalam Quran. Tak boleh lawan Quran, tak boleh lawan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka yang lawan tu menipu. Malangnya banyak orang ikut penipu-penipu ni. Oleh kerana itulah, mereka yang menipu melawan ajaran Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, sambungan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan barang siapa yang ikut penipu-penipu ni akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Hina di sisi Allah. Di atas dunia hina, di akhirat lagi hina. Hina di atas dunia, di akhirat lagi hina. Lama orang perlu upah unggah, tu hina lah tu. Hina. Hina ni sudah diri ini hina. Orang perlu upah unggah selalu, ini hina, sangat hina di dunia. Menolak Islam, menolak ajaran Allah, menurut hukum syariat dia, menolak perjuangan dia, kejar kepada dunia, samalah dengan binatang mengejar kepada dunia, kepada umpan-umpan. Hina di dunia, dan di hari akhirat menjadi lebih hina lagi kalau tidak bertaubat di hadapan Allah Ta'ala. Itulah maknanya Allah Ta'ala jadikan Rasul-Rasul ni cerdik. Kalau ikut Rasul-Rasul, mana ikut orang cerdik, ikut orang baik. Kalau lawan Rasul-Rasul, ikut orang bodoh ataupun ikut orang menipu. Sama ada bodoh ataupun menipu kalau lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini. Firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am. Narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am ayat 183, ayat 83. Artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan sesiapa yang kami kehendaki dengan beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini memuji Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hujah yang boleh mengalahkan hujah Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Bukan saja hujah, disertakan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran mengisahkan Namrud berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim kata, Tuhan yang sebenar, Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan. Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Lalu dibawa dua orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Salah seorang dibunuh, salah seorang dibebaskan. Aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Dia nak menipu begitu.
Lalu Ibrahim kata, Tuhan, aku boleh menaikkan matahari dari timur. Kalau mu Tuhan sungguh, sila ubah naikkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah orang yang kafir itu, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, lalu memerintah Ibrahim dijatuhkan hukuman, dibakar dalam api besar yang dinyalakan. Bila tak boleh nak lawan Rasul-Rasul, pakai hujah zalim, hujah jahat, membakar Ibrahim. Allah Ta'ala menyelamatkan Ibrahim AS. Firman Allah Ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suratul Nahl ayat 125. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni dengan kebijaksanaan dan nasihat yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang sangat mengetahui tentang sesiapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi Rasul akhir zaman kepada seluruh manusia. Berbeza dengan Rasul-Rasul yang lain, dimulakan Makkahul Mukarramah, negeri yang jauh daripada tamadun, negeri yang penduduknya paling ganas, paling kasar, sanggup kambuh anak perempuan hidup-hidup, sanggup bunuh, sanggup macam-macam, dan orang-orangnya bijak, jahiliyah tetapi bijak, boleh menghafal syair yang panjang, menulis syair yang panjang, syair-syair yang baik digantung di Kaabah, dikenali dengan al-muallaqat, syair-syair yang digantung di Kaabah, melahirkan ahli-ahli pidato, pensyarah-pensyarah yang bijak. Maka Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis, untuk diberi kepadanya mukjizat Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya. 30 juzuk Al-Quran terus ingat sekali saja dia baca oleh malaikat Jibril. Ini kehebatan yang ada pada diri Nabi SAW. Kita nak menghafal satu ayat sampai 100 kali ulang, dah ingat lagi. Ini sekali baca ingat selalu, ingat tak lupa dah. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam masa yang sama dikurniakan kebijaksanaan, cerdik. Walaupun demikian, Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW bukan saja berhujah dengan hikmah, dengan bijaksana, disuruh memberi nasihat yang paling baik. Kalau ada yang baik, ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Bukan saja yang baik, yang baik, yang baik banyak, yang lebih baik. Maka Nabi SAW berhujah memilih yang lebih baik. Begitulah yang wajib diikut umatnya yang menyampaikan ajaran Islam. Pilih yang paling baik. Lepas tu orang nak ikut, orang tak mau ikut, itu urusan Allah. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang layak mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Orang yang layak mendapat petunjuk, bila dengar Islam, ikut Islam. Orang yang tak layak dapat petunjuk, cerdik macam mana pun tak ikut Islam. Orang ni diketahui oleh Allah Ta'ala.
Biasanya orang yang Tuhan tahu dalam hati dia ada sombong, macam iblis. Macam iblis ni cerdik, paling cerdik, tapi sombong. Bila sombong, cerdik jadi bodoh. Siapa bodoh? Kalau bodoh sombong lagi teruk lagi. Ni cerdik bodoh. Ada sifat takabur dalam diri dia. Tak dapat hidayah. Tak dapat petunjuk. Petunjuk ni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sepertinya di zaman itu, yang melihat Nabi SAW dengan mata mereka, bergaul dengan Nabi, tengok perangai Nabi, tengok bijak Nabi, tak mampu nak berhujah dengan Nabi, tak layak dapat hidayah, maka tak jadi Islam. Walaupun mereka ni Arab lebih pada Melayu lagi, Arab Mekah pula, Arab dilahirkan di Mekah, tapi tak dapat hidayah, jadi kafirlah dia. Walaupun dengar Nabi, dengar dari mulut Nabi sendiri. Ada orang yang tak pernah berjumpa dengan Nabi pun, tak tengok Nabi pun, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dengar Islam, terima Islam. Setengah tu bukan orang Arab, tak erti bahasa Arab pun, dengan sedikit penjelasan layak mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh nak cari kebenaran, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami untuk mendapat kebenaran itu. Dan sesungguhnya Allah mesti bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Adapun orang yang tak mahu kepada kebenaran, nak cari senang je, nak cari kenyang perut ke, ya, tak kelah betul ke salah ke, asal senang kenyang perut sudah. Orang lagu ni payuh nak dapat hidayah. Kalau dapat hidayah pun lucu iman dia, dengan macam-macam cara. Kita kena bersungguh untuk mencari petunjuk daripada Allah ini. Kena ikhlas untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Oleh kerana perkara ni tidak mudah. Kalau boleh mudah terlucu. Di sinilah kita diajar tiap-tiap rakaat semayang berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat, termasuk semayang mayat, semayang jenazah, semayang orang mati, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat tak ada, sujud tak ada, ihdinas siratal mustaqim mesti dibaca. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Untuk dapat jalan yang betul ni, mestilah dengan hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan saja mendengar, bukan saja membaca. Sesungguhnya dengan sebab itu Allah Ta'ala minta Rasul-Rasul ni jangan sedih, jangan duka cita, wahai Muhammad, wahai Rasul-Rasul. Kalau orang tak ikutmu, jangan sedih. Kerana yang layak mendapat hidayah itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kamu menyampaikan saja. Sesungguhnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam terus menerus bersifat cerdik. Kekuatan akal mereka tidak akan terjejas oleh apa-apa keadaan dan sebab pun, walaupun dalam usia yang terlalu tua, kerana mereka sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-Rasul tidak nyanyuk wala tua macam mana sekalipun. Nabi Nuh alaihi salam dipanjangkan umurnya sehingga 1000 tahun, berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun, mati satu generasi, hidup generasi yang lain, mati pula 950 tahun. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Rasul yang hebat Nabi Nuh alaihi salam, umur 1000 tahun tak nyanyuk, dipelihara akal, cerdik dan sifat-sifatnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat patanah ialah sifat yang melazimi sifat tabligh, menyampaikan. Kerana para Rasul alaihi mussalatu wassalam dalam menyampaikan ajaran Allah mestilah menghadapi perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh Islam. Juga kekeliruan-kekeliruan dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ragu dan syak, serta kritik-kritik mereka terhadap agama Allah. Dengan sifat patanah itu, wajarlah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam firman-Nya, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Suratul Nisa ayat 165. Artinya, mereka adalah rasul-rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran agar supaya tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul ni cerdik kerana mereka lah yang menyampaikan ajaran Allah. Orang yang nak menyampaikan ajaran Allah ini mesti cerdik dan bijak, kerana mereka mesti berdepan dengan lawan-lawan yang cerdik dan bijak juga. Maka Rasul mestilah cerdik dan bijak untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Berlaku perbahasan yang sengit di antara rasul-rasul dan lawan-lawannya. Setelah sengit, lawan ni bodoh pula. Hak cerdik jadi bodoh, lagi payah nak berlawan. Maka Rasul ni mestilah seorang yang sangat bijak untuk berdepan manusia yang lawan ni. Dan orang yang sudah masuk Islam pun ada keliru pula. Setelah sudah masuk Islam, mari keliru pula. Kerana ada syaitan. Syaitan jin, syaitan manusia yang mengelirukan manusia. Mestilah rasul-rasul ini boleh memberi penjelasan kepada orang-orang yang keliru. Dan rasul-rasul ini juga akan menjadi hujah pada hari kiamat kelak. Bila dibicarakan manusia pada hari kiamat di pada mahsyar, rasul-rasul menjadi saksi, sudah menyampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, syurga, dan sudah menyampaikan amaran kepada orang yang kafir dan melawan, neraka. Sudah menyampaikan semua ajaran Allah ini. Setelah manusia dibicarakan pada hari kiamat kelak, sudah tentulah hujah yang kuat daripada Allah ini mestilah orang yang kuat juga. Kuat akal fikirannya, kuat hujahnya, sehingga manusia tidak boleh menipu langsung, tak boleh nak sembunyikan langsung. Adilnya Allah Ta'ala, dilantiknya rasul-rasul yang bijak, yang cerdik, manusia ikut ke tak? Lepas tu ada malaikat pula, tengok manusia catat amalan mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka. Lepas tu Tuhan rakangkan pula melalui kulit tangan kaki dia apa yang dia buat. Di atas dia dirakam oleh anggota dia sendiri. Bila dibicarakan pada hari kiamat, dia bawa rasul-rasul ini menjadi saksi. Dibawa pengikut-pengikut Rasul. Kemudian dibawa malaikat dengan tulisan amalannya, baik dan jahat. Kemudian tangan kaki bercakap pula. Tangan, kaki, mata, bukan saja mulut dikunci pada hari itu. Itulah hujah Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Di antara hujah itulah Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Sering kali berlaku perkara yang baik tanpa kebijaksanaan dan kematangan fikiran
menjadi sia-sia sahaja. Maka Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, orang-orang yang pertama membawa ajaran Allah dan menjadi contoh dalam menghadapi musuhnya, wajiblah bersifat patanah bijaksana dalam ucapan dan tindakan mereka. Kalau tidak, maka tidak sempurnalah dakwah dan risalah yang diamanahkan kepada mereka, dan mustahil bagi Allah menjadikan amanah dan risalahnya sesuatu perkara yang sia-sia. Kalau sekiranya Rasul-Rasul tidak bijak, tidak cerdik, tidak bersifat dengan sifat-sifat yang baik, yang memelihara ajaran Allah yang disampaikan kepada manusia, maka ajaran Allah itu sia-sia saja. Mustahil bagi Allah membuat perkara sia-sia. Sifat kesempurnaan Allah di antaranya semua perkara yang baik, yang adil. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Kita je sia-sia. Oleh kerana Rasulnya daripada Allah Ta'ala, ajarannya tidak sia-sia, sudah tentulah Rasul yang dilantik itu seorang yang paling bijak di kalangan manusia dan paling baik sifatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya para Rasul alaihi mussalatu wassalam terus menerus bersifat cerdik. Kekuatan akal mereka tidak akan terjas oleh apa-apa keadaan dan sebab pun, walaupun dalam usia yang terlalu tua, kerana mereka sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa cerdik, bijak yang menjadi sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, diberi oleh Allah kepada mereka bukan sahaja lebih daripada orang lain dan luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala memelihara cerdik mereka itu selagi mereka hidup sepanjang masa, walaupun dalam usia yang terlalu tua. Kebiasaannya manusia bila usianya terlalu tua akan jadi lupa. Adapun Rasul-Rasul tidak dilupakan. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam yang berusia 1000 tahun, dilantik menjadi Rasul dan berdakwah selama 950 tahun. Walaupun menghadapi beberapa generasi, sehingga anak jadi ayah, jadi toki, mati, anak cucu turun-temurun, Nabi Nuh alaihi salam dijadikan oleh Allah tidak nyanyuk. Itu adalah keistimewaan yang diberi kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an waradda ila ardalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada aku ni dipanjang umur sehingga sampai pada umur yang melupakan, yang menyanyukkan. Termasuk dan doa Nabi SAW. Itu doa Nabi. Minta jangan panjang umur siapa dak erti apa. Walaupun kalau Allah Ta'ala panjang umur Nabi pun, Allah Ta'ala tidak hilangkan ingatannya. Kerana Nabi diperintah oleh Allah memelihara ajaran Allah. Sifat patanah ialah sifat yang melazimi sifat tabligh. Kerana para Rasul alaihi mussalatu wassalam dalam menyampaikan ajaran Allah mestilah menghadapi perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh Islam. Juga kekeliruan dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ragu dan syak, serta kritik-kritik mereka terhadap agama Allah
Dengan sifat patanah itu, wajarlah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam firman-Nya, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Suratul Nisa. Artinya, mereka adalah rasul-rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran agar supaya tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul yang cerdik kerana rasul-rasul ditugaskan oleh Allah tabligh, menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Bila rasul-rasul nak menyampaikan ajaran Allah, mestilah rasul-rasul seorang yang cerdik, yang bijak, yang boleh menyampaikan ucapan dengan bernas, boleh berhujah dengan musuh-musuh, dengan lawan-lawan, dan juga boleh memberi penjelasan kepada orang yang telah beriman, yang keliru, yang tidak faham. Sekiranya rasul itu bodoh, macam mana nak berhujah dengan orang? Macam mana nak menjelaskan perkara-perkara yang keliru? Oleh kerana tujuan Allah mengutuskan mereka untuk memberi berita gembira kepada manusia, iaitulah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dijanjikan baik dunia dan syurga di hari akhirat. Kepada orang-orang yang melawan, diberi amaran celaka di dunia, walaupun nampak senang celaka. Nampaknya senang tapi celaka atas dunia, dan neraka di hari akhirat. Untuk menjelaskan perkara ini, maka rasul-rasul itu mestilah bijak menerangkan. Dalam masa yang sama, rasul-rasul juga menjadi hujah untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujah daripada Allah untuk menegakkan ajaran Allah, dan hujah pada hari kiamat kelak bahawa mereka telah menyampaikan ajaran Allah dengan sepenuhnya. Seringkali berlaku perkara yang baik tanpa bijaksana dan kematangan fikiran menjadi sia-sia sahaja. Maka rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang pertama membawa ajaran Allah dan menjadi contoh dalam menghadapi musuhnya, wajiblah bersifat patanah, cerdik, bijaksana dalam ucapan dan tindakan mereka. Kalau tidak, maka tidak sempurnalah dakwah dan risalah yang diamanahkan kepada mereka, dan mustahil bagi Allah menjadikan amanah dan risalahnya suatu perkara yang sia-sia. Kalau sekiranya rasul-rasul itu tidak cerdik, tidak bijak, maka ajaran Allah akan menjadi sia-sia. Mustahil bagi Allah buat perkara yang sia-sia, bercanggah dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, maka mestilah Allah Ta'ala mewajibkan sifat cerdik kepada rasul-rasul yang dilantik. Cerdik menyampaikan ajaran Allah. Semua rasul-rasul adalah ahli-ahli pidato, mana ahli ceramah, ahli bersyarah, ahli khutbah. Khutbah dalam bahasa Arab, ceramah dalam bahasa Melayu. Cuma orang Melayu tak erti bahasa Arab. Khutbah lain, ceramah lain. Khutbah tu hak Jumaat, ni hak nikah hari raya je. Ceramah ni bukan khutbah, ceramah lain. Ceramah cakap Melayu, khutbah cakap Arab. Hak tulalah. Khitabah, ucapan, khutbah, ucapan, syarahan. Syarahan. Di mana rasul-rasul adalah orang-orang yang bijak menyampaikan syarahan. Disebut dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aynah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundirul jaish. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyampaikan ucapan, dia bila menyampaikan ucapan kelihatan macam marah, yang ini bersemangat. Ucapannya bersemangat, seolah-olah memberi peringatan, memberi amaran musuh akan datang bila-bila masa sahaja.
supaya orang terkejut, sedar, insaf dan menerima. Mestilah Rasul itu seorang yang patah berkhutbah, bukan seorang yang berkhutbah makmum ngatuk habis. Itu bukan Rasul. Rasul ni berkhutbah dengan pendengar-pendengarnya bersemangat mendengar dan jelas segala hujah-hujah dan keterangannya, menunjukkan bahawa Rasul-Rasul adalah seorang yang bijak, yang patah bercakap, patah berhujah, menyampaikan ucapan mereka. Bacalah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia berdoa kepada Allah apabila dia diwahyukan menjadi Rasul untuk berdepan dengan kerajaan paling kaya dan zalim di zamannya. Contohnya Nabi Musa alaihi salam yang balik daripada melarikan diri, berhijrah ke Madian untuk menyelamatkan diri. Kemudian Allah Ta'ala jadikan hatinya rindu untuk melihat keluarganya di negeri Mesir. Lalu Nabi Musa balik membawa isterinya mengharungi padang pasir yang luas. Sampai di padang pasir, tempat yang jauh waktu malam, tiba-tiba Nabi Musa melihat cahaya dari jauh menandakan adanya api. Nabi Musa pun pergi beritahu ke isteri dia nak pergi dekat api tu. Mudah-mudahan ada orang boleh ambil api buat nyala, buat diam untuk panas. Nabi Musa pergi, sampai dekat api, tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa. Allah sendiri, bukan malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan percakapan yang nyata, yang jelas, bukan sebarang percakapan, yang jelas, yang dipahami oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, boleh bercakap dengan Nabi Musa dengan cara yang tidak ada tolak banding, yang berakhir dengan Nabi Musa dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Kemudian dalam dialog yang terkenal, Tuhan tanya apa benda di tangan Musa. Musa kata tongkat. Digunakan untuk hala kambing dan untuk tujuan-tujuan yang lain, untuk bantu untuk berjalan. Lepas tu Tuhan suruh campak tongkat. Bila campak tongkat jadi ular besar, yang sangat besar. Nabi Musa lari ke mana pun ada, tak boleh nak balik, keliling berhadap dengan Allah Ta'ala, tak boleh nak melari. Kerana Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Depan pun ada, belakang pun ada, belakang pun ada, tak boleh. Tuhan kata tidak layak orang dilantik menjadi Rasul penakut. Penakut wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala, doa yang masyhur dalam surah Taha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Surah Taha ayat 25 hingga 36. Artinya, ya Tuhanku, ini ucapan Nabi Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Minta lapang dada, jangan rasa takut gerun berdepan dengan Firaun. Firaun seorang raja yang zalim, yang kaya. Zalim, kaya pula, menggunakan harta kekayaan untuk mengajak orang ikut dia, sokong dia, bersetuju dengan dia. Dia bagi kekayaan dan menggaji orang-orang untuk melakukan apa saja, menyebabkan semua rakyat sama ada bodoh ataupun hak cerdik jadi takut. Hak cerdik jadi takut, jadi bodoh juga. Apa lagi hak bodoh dah? Hak bodoh dah lagi bodoh. Hak cerdik pun bodoh juga. Kerana duduk berasa Fir'aun tu kan beri rezeki ke dia, Fir'aun tu kan tanggung dia. Lupa Allah Ta'ala yang beri rezeki, jadi bodoh habis. Hak cerdik pun bodoh,
Hak bodoh lagi bodoh pula. Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak menyebut Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Dalam doa ini, Nabi Musa yang sudah cerdik, yang sudah bijak, yang sudah gagah berani, memang berani. Seorang yang meninggalkan negeri Mesir, berjalan di padang pasir seorang diri, melalui gunung ganam, bukit bukau, banyak menatang buah, banyak jin syaitan, seorang diri berhari-hari, mungkin bulan, daripada Mesir pergi ke Madian. Memang seorang yang gagah berani, bukan seorang yang sembarangan. Dalam begitu pun Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tolong lapangkan dadanya. Jangan rasa susah, rasa sebab. Minta Allah Ta'ala mudahkan urusannya, jangan payah. Minta Allah Ta'ala pasihkan lidahnya, jangan jadi gagak, kaku nak cakap depan Fir'aun. Minta Allah Ta'ala lantik seorang pembantu, iaitulah Nabi Harun, dia lantik menjadi Rasul. Dan minta Allah Ta'ala jadikan sentiasa dia bertasbih, ingat kepada Allah, berzikir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, semua doamu diperkenankan. Aku perkenankan doamu, wahai Musa. Dan kisahnya, pergilah Musa berjumpa dengan Fir'aun, mengajak Fir'aun beriman kepada Allah, Tuhan yang satu yang menjadikan langit dan bumi. Kata Fir'aun, bukan kamu anak akak aku ke? Aku tangguhmu daripada kecil sampai besar, duduk dalam istana aku. Aku peramu, hidup senang lenang sama aku. Tiba-tiba balik lawan aku pula. Kata Fir'aun, macam ni lah aku atau mengaji, belajar, beri beasiswa, beri batuang tu, lepas tu lawan aku pula. Suruh pergi seri lah tu. Tu dia. Makna lebih antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa duduk bawah istana Fir'aun, jadi anak angkat Fir'aun, dipelihara oleh Fir'aun. Tiba-tiba balik lawan Fir'aun, kerana Fir'aun tak ikut ajaran Allah, tak ikut syariat Allah, tak ikut hukum Allah, meretah dengan zalim. Kerana seseorang itu hendaklah meletakkan Allah Ta'ala maha tinggi, maha mulia, maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rezeki, semua maha lebih belaka. Tak boleh banding dengan ibu bapa, dengan kerajaan, dengan sahabat handai, dengan siapa sahaja, tak boleh banding. Dengan sebab itu tidak ada alasan bagi seseorang takut nak bercakap Islam nanti rezeki tak ada, takut nak bercakap Islam nanti begini, tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi seseorang bila berdepan dengan Allah Ta'ala, mengikut kebolehan masing-masing. Cuma kena cerdik, kena bijak. Dia tak menyampaikan lagi kerana nak tunggu masa, lepas seorang-seorang, kerana ada cara dia, ada taktik dia. Itu lain. Ini bukan taktik, bukan cara, nakut daripada awal lagi. Itu tak boleh. Daripada awal lagi menakut. Tuhan jadikan Nabi-Nabi berani dan bijak. Jangan berani bodoh. Kalau berani saja bodoh, itu tak boleh. Jangan berani bodoh. Dia ditugaskan menjadi pegawai kerajaan, mu duduk jadi pegawai kerajaan, mu buat kerjamu. Buat kerjamu, jalankan tugas, mudahkan rakyat, tolong rakyat di bawah jawatanmu, maka gaji tak jadi salah.
Bahkan zaman British dulu pernah orang tanya Syekh Muhammad Abduh, Mufti Mesir, Syekh Azhar, satu penyoal dari India, tanya Syekh Muhammad Abduh, boleh ke tak saya duduk di India, dia bawah penjajah British, lepas tu British nak lantik saya jadi Tok Hakim. Tok Hakimnya undang-undang tak pakar, di bawah penjajah, boleh ke tak? Syekh Muhammad Abduh kata boleh, dengan syarat bukan nak cari rezeki, menduduk di situ kerana nak tolong orang Islam, nak tolong orang Islam. Orang yang dihukum kalau boleh bebas, bebas. Tak boleh bebas, cari hukum yang paling ringan. Itu cara dia. Kalau mudah duduk, orang zalim duduk, teruk lagi orang Islam. Maka duduk dah di situ dengan bijak, dengan pandai. Jangan canggah, biar aja orang lain tukar canggah, dia tukar lain. Itu kena bagi. Pembagian tugas tidak menjadi salah. Dalam Quran ada surah Ghafir ataupun suratul Mu'min. Suratul Mu'min ini menceritakan mukmin ali Fir'aun, iaitulah seorang yang beriman di kalangan keluarga dan pembesar Fir'aun. Mengikut riwayatnya, bila Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, dia tukang beritahu, wahai Musa, lari. Fir'aun cari nak bunuh Nabi Musa, pun cari lari. Berhijrah kemudian, lepas Nabi Musa balik, dia lawan. Nabi Musa lawan Fir'aun. Nabi Musa lawan Fir'aun, dia senyap duduk dalam kerajaan Fir'aun. Senyap. Bersama Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, dia pun tak tahan. Adakah nak bunuh seorang yang berkata Rabbi Allah, Rabbun Allah, dia kata Tuhan kami ialah Allah, nak bunuh dia? Lalu dia menzahirkan dirinya bila tiba masanya. Itu dia. Bukan bermakna nak suruh cakap semata-mata. Ada bijak, kena tunaikan tugas masing-masing. Orang suruh jadi seimam, jadi seimam. Ada tempat kalau kita bercakap, kena pecah dulu seimam. Jangan bercakap lagi, cakap benda lain. Banyak lagi benda lain yang boleh bercakap. Dia cakap juga kena pecah. Latih tu imam dah pakai kat bawah. Lagi susah orang. Ini makna cerdik. Makna cerdik, makna bijak kita kena faham. Kerana kita nak lawan dengan musuh yang lebih besar daripada kita. Tak boleh lawan macam lembu lawan lembu. Lembu lawan dengan lembu, sosong sama. Sampai rebah ke diri. Kita kena guna macam semut lawan dengan gajah. Semut kecil je, gajah besar, boleh jatuh gajah. Dia pakai wak di khabak, masuk dalam telinga, masuk dalam hidung, masuk dalam mata, rebah gajah yang besar itu. Itu caranya. Hak yang hadak yang masuk dalam. Tapi jangan masuk dalam jadi gula macam semut masuk dalam gula, mampu kerah dalam tu. Kenyang makan gula, senyap seorang tu tak boleh. Akan ada tugas dia. Ini makna kebijaksanaan. Inilah kebijaksanaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati dia seorang yang amat bijak dan dapat memberi ucapan yang jelas dan hujah yang kuat. Tidak siapa pun yang dapat menandinginya. Walaupun Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang tidak boleh ditandingi dan ditegah oleh sesiapa pun hingga hari kiamat. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW juga menjadi hujah yang kuat. Bukan saja Quran jadi hujah, hadis Nabi jadi hujah juga. Bukan saja Quran, Nabi juga bijak menyampaikan hujahnya. Marilah kita membaca beberapa peristiwa contoh yang menunjukkan betapa patanah Rasulullah SAW. Di antaranya ialah An Imrana baik di atas. An Imrana bin Khalid ibn Tariq ibn Muhammad ibn Imran bin Husain qala haddathani abi bukan abihi, abi tak ada tu. Haddathani abi an abihi, bawa dah an jaddihi anna Quraisyan ja'at ila al-Husain wa kanat tu'azzimuhu faqalu lahu kallim lana hadha ar-rajula
فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أوسعوا للشيخ وإمران وأصحابه متوافرون فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك إنك أن تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا فقال يا حسين إن أبي وأباك في النار يا حسين كم تعبد من إله قال 7 في الأرض و1 في السماء قال فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك قال لا واحدة من هاتين قال وعلمت أني لم أكلم واحدة مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم تسلم قال إن لي قوما عشيرة فماذا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني فقال لها حسين فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين وهو كافر ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه ودخلني من ذلك الرقة فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوا إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه أخرجه ابن خزيمة. Artinya dari Imran bin Khalid bin Taliq bin Muhammad bin Imran bin Husain. Imran bin Husain ini ialah sahabat Nabi. Imran sahabat, Husain sahabat. Adapun Imran bin Khalid bin Taliq bin Muhammad itu bukan sahabat. Itu tabi'in, tabi'in. Di mana Imran bin Khalid meriwayatkan daripada Toki dia. Berapa lapis? Katanya telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa orang-orang Quraisy telah datang kepada Al-Husain. Al-Husain ni Toki dia yang kedua, yang ketiga, Toki yang ketiga. Aja sudah berlalu dalam 100 tahun lebih ataupun 200 tahun. Daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa orang-orang Quraisy telah datang kepada Al-Husain. Orang-orang Quraisy ni ialah penduduk Mekah, di kalangan pembesar-pembesar Kedah, pembesar Mekah. Berjumpa dengan Al-Husain. Husain ni seorang tua yang dihormati, di mana mereka sangat-sangat menghormatinya. Lalu mereka berkata kepadanya, bercakaplah bagi pihak kami kepada lelaki ini. Maksud mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia selalu menyebut tentang Tuhan-Tuhan kami dan mencelanya. Mereka minta Husain, seorang tua yang dihormati, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulu nasihat Nabi, kerana Nabi ni selalu cakap pasal Tuhan yang Maha Esa, mencela Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Tolong pergi nasihat ke Muhammad. Lalu mereka pun bersama-sama menemui Nabi SAW dengan Al-Husain, sehinggalah mereka duduk berhampiran pintu rumah Nabi SAW. Siapa depan rumah Nabi? Mereka berkata, lapangkanlah tempat untuk orang tua ini, biar orang tua ini duduk. Biar dia dia cakap sendiri dengan Nabi. Cuma Al-Husain bersama-sama dengan kawan-kawannya yang ramai. Maka Al-Husain pun berkata,
Kata bernabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah sampai kepadaku tentang kamu, bahawa kamu telah mencela Tuhan-Tuhan kami, dan kamu menyebutkannya secara mencela. Sesungguhnya bapamu seorang yang teguh memelihara agamanya, dan seorang yang baik. Kata Husain, pasal apa mu cela Tuhan nenek moyangmu? Padahal nenek moyangmu, ayahmu sama dengan aku juga. Tak betul tu. Kerana Tuhan jadikan Nabi Tokki dia dalam agama Tauhid secara bersembunyi. Dia ingat Nabi, ayah Nabi ikut agama nenek moyang juga. Ayahmu, Tokkimu, agama nenek moyang juga. Pasal apa mungkin cela Tuhan nenek moyang kamu? Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Husain, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Kata Nabi, ayah aku, ayahmu sama-sama dalam neraka. Dengan makna, kalau ayahku sembah berhala, macam mu juga, ayahku masuk neraka juga. Itu maknanya. Ayahku masuk neraka juga. Allah Ta'ala jadikan Nabi ayah dia tak sembah berhala. Nabi ni bersih. Siapa ke? Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Tuhan jadikan begitu. Itu mengikut riwayat yang sahih. Kalau sekiranya ayah aku, ayahmu semua berhala, masuk neraka, kata Nabi SAW, wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Nabi tanya. Aku nak tanya mu, Tuhanmu ada berapa? Ini Nabi nak berhujah dengan Husain. Berapa Tuhan yang mu sembah? Husain menjawab, 7 di bumi, 1 di langit, kata dia. Hak atas langit hak di bumi 7. 7 jadi 8 lah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ditimpa sesuatu kemudaratan, kepada siapa kamu doakan? Bila mari bala bencana, mu doa ke siapa dia? Katanya kepada Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit, Tuhan yang maha tinggi. Maknanya langit, Tuhan yang maha tinggi, yang menguasai langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda lagi, apabila rasaknya harta, kepada siapa pula kamu berdoa? Bila harta memusnah, mu doa ke siapa dia? Jawabnya kepada yang di langit. Minta doa Tuhan di langit juga. Rasulullah SAW bersabda, maka yang memperkenankan untukmu yang esa, dan kamu menyungutuinya pula, adakah kamu meredainya di dalam kesyukuran, atau kamu takut bahawa dia menguasai di atasmu? Mu minta doa dengan Tuhan yang satu saja. Tuhan yang lain tu mu tak doa pun kepada sekutu-sekutu ni. Mu nak suruh Tuhan tu redha mereka padamu. Usia menjawab, bukannya 1 daripada 2 ini, bukan 1 daripada 2 ni. Dah jawab dah celaru dah. Tadi kata 7. Dan katanya lagi, tahulah aku bahawa aku belum pernah bercakap kepada orang yang sepertinya. Lalu dia paling ke orang ramai. Aku tak jumpa lagi orang lagu ni. Dia tak boleh berhujah. Hujah dia mati. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Husain, masuklah Islam, nescaya engkau selamat. Masuk Islam, mu selamat, kata Nabi kepada Husain. Husain menjawab, aku mempunyai keluarga dan pengikut. Apakah yang aku katakan kepada mereka? Aku ni ada anak beranak ramai, ada pengikut. Aku nak kata apa? Sabda Rasulullah SAW, katakanlah doa. Aku nak ajar doa kamu. Wahai Tuhanku, aku memohon petunjuk daripadamu, supaya membetulkan urusanku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu yang memberi manfaat kepadaku. Itu dah satu saja doa. Doa yang Nabi ajar kepada Husain itu saja, iaitulah Allahumma stahdika li arsyadi amri wa zidni ilman yanfa'uni. Itu saja doanya. Minta Tuhan beri petunjuk dan beri kebijaksanaan. Lalu Husain menyebut doa itu, sehinggalah dia tidak bangun dari majlis itu, malaikat setelah dia masuk Islam.
Dia sebut doa tu, dia doa sendiri. Hak Nabi ajar tu. Sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba Imran anaknya bangun mengucup kepala, 2 tangan dan 2 kakinya. Anak dia masuk Islam dah. Anak masuk Islam dulu pada ayah. Kerana anaknya orang muda, mudah mikir, orang ayahnya hak tua karak. Jenis tua karak, payah. Kena pecah karak dulu. Sebab tu orang muda-muda, orang tua payah. Nak mana orang tua jenis gitu. Sehingga anak dia kucup, suka, gembira ayah masuk Islam. Maka menangislah Rasulullah SAW apabila melihatnya dan bersabda, aku menangis kerana melihat perbuatan Imran. Apabila Husain masuk dalam keadaan dia masih kafir, Imran tidak bangun menghormatinya. Masa dia kafir, ayah dia datang, tidak bangun, tak tahu apa ayah dia. Bila ayah dia masuk Islam, baru dia hormat ke ayah dia, peluk cium. Dan tidak berpaling manakala dia telah masuk Islam, Imran pun menunaikan haknya terhadap orang tuanya. Sehingga menyebabkan aku merasa belah kasihan. Apabila Husain mahu beredak dari rumah Rasulullah SAW, dia pun bersabda, bangunlah kamu dan menghantarkan dia ke rumahnya. Nabi kata, bangun atau dia balik rumah. Apabila orang-orang Quraisy melihat dia keluar dari rumah Rasulullah SAW, mereka pun berkata, dia telah menukar agamanya, dan mereka pun beredak daripadanya. Puak-puak pembesar Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain kata, sudah dah orang tua ni lari dah, tukar agama dah, punah dah orang tua ni, kata Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Ini satu kisah yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW berdebat dengan hujah yang pendek saja, menyebabkan tak boleh jawab. Macam Nabi Ibrahim lah berdebat dengan Namrud. Namrud tak boleh jawab. Ibrahim kata, Rabbi, Tuhan aku yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, uhyi wa umit, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Namrud bawa 2 orang yang dihukum bunuh. Seorang dibunuh, seorang dibebaskan. Hak ni aku mati, hak ni aku berhidup. Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur, sila mengubah kalau Tuhan naikkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, menyebabkan Namrud tercengang, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Itu hujah yang diberi kepada orang yang dilantik menjadi rasul. Kadang-kadang dengan hujah, kadang-kadang dengan mukjizat. Akhirnya Namrud marah bila tak boleh jawab hujah, hukum Ibrahim dibakar dalam api. Bakar dalam api dah angung, baru mukjizat. Mukjizat yang ditunjukkan. Begitu juga Nabi Musa dengan Firaun. Setelah berhujah dengan Firaun, Firaun tak boleh jawab. Nabi Musa tunjuk mukjizat, capak tongkat. Musa kata, ni sihir rupanya. Aku nak ajak melawan dengan tukang sihir aku. Lalu dikerah tukang-tukang sihir yang bijak seluruh negeri Mesir. Dikerah rakyat berhimpun di stadium ramai-ramai, tempat perhimpunan, pada hari yang ditetapkan dan waktu yang ditetapkan. Setelah bertemu Musa dengan ahli-ahli sihir, ahli sihir campak tongkat, campak tali, jadi ular. Lalu Nabi Musa pun campak tongkat dia, jadi ular yang lebih besar, yang menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir itu. Menyebabkan ahli sihir tercengang, ini bukan sihir, ini mukjizat daripada Allah Ta'ala. Sihir ni tipu, ini mukjizat sungguh ni. Rasul, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, kata ahli-ahli sihir. Kata ahli sihir. Lalu Firaun kata, mau beriman, tak minta kebenaran daripada aku. Kata Firaun, rupanya Musa ni tok gurumu. Macam mana Musa jadi tok guru? Musa muda pada ahli sihir tu lagi. Dan Firaun tahu sendiri bagaimana Musa dipelihara di istana dia. Lepas tu Musa dicari nak dibunuh, dan Musa berhijrah. Setelah bertahun baru balik, macam mana nak mengajar sihir di kampung-kampung. Menunjukkan Firaun ni pelawak. Akhirnya ahli-ahli sihir dibunuh, dipotong tangan dan kaki mereka.
menunjukkan bahawa rasul-rasul adalah manusia yang pintar berhujah dan Allah Ta'ala jadikan mukjizat untuk menguatkan hujah mereka. Wallahu a'lam.